sibuk ni, nantilah bila saya lapang, saya senang, saya main nampak. Itulah. Tapi dia tanya bila kita mengajar, di mana kita mengajar. Saya tak layan orang begitu. Orang begitu tak layan. Saya mengajar lah. Kena mengajar lah, kembang duk ada ni. Di mana mengajar? Rata lah mengajar. Takat tu sudah. Nampak lah. Buat apa nak pergi abang ada buat apa? Pengambil dia jawab dulu. Saya ni tak tahu lah, ni sibuk sikit Ustaz, nantilah tunggu saya lapang. Kita masuk kubur lagi tak lapang tau. Saya kata ada. Masuk kubur lagi tak lapang tau. Jangan kata masuk kubur. Lagi sempit masuk kubur. Jadi kita kena sediakan masa kita untuk Allah. Sediakan masa kita untuk Allah. Allah akan pelihara waktu-waktu itu untuk kita sendiri. Allah akan manfaatkan berkat. Nampak tak? Tidak ya. InsyaAllah kita lanjut pada muka surat 69 ya, insyaAllah. Kita ambil sama tengah lebih kurang sesudah ayat Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, dan jangan berfikir begitu, bahkan apa yang telah mereka kerjakan itu menjadi karat bagi hati mereka. Jadi payah untuk terbukanya mata hati, kelam dan gelapnya mata hati, termasuklah dengan telinga hati sekali. Kerana inilah maka sesiapapun saja daripada hamba Allah yang menginginkan agar Allah memberikan kepadanya ilmu-ilmu yang halus. Ilmu halus mestilah dengan melalui mata hati. Pencerahan mata hati, kejelekan mata hati, ya, baru kita akan dapat ilmu-ilmu yang halus. Ilmu halus ni menjurus kepada ma'rifah, ya. Yakni ilmu-ilmu yang halus dalam keagamaan dan ketuhanan. Di samping ikhtiar pada menuntutnya, kita akan diberikan Allah hidayah, taufik, ainayah untuk mendapatkan ilmu. Juga wajib takwa kepada Allah hingga sampai tidak mengerjakan dosa tanpa disengajakan. Takwa dalam arti kita amat menghindari perkara-perkara yang ditegah, kita amat meneliti kepada perkara-perkara yang syubhat, dan kita amat mendekati kepada segala amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Itu takwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Orang yang bertakwa kepada Allah ni, yang katakan tadi, bertakwalah kepada Allah dan Allah akan berikan ilmu pengetahuan kepada kamu. Nampak? Kalau tidak ada ketakwaan, maka tidak akan adalah ilmu. Jadi antara nikmat takwa yang diberi oleh Allah kepada kita, kita akan diberikan Allah dengan ilmu. Jadi ilmu hanya akan diberi kepada jiwa hati nubari yang bersih. Jadi apabila kita bertakwa kepada Allah, bersih daripada segala dosa, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja, dan mengamalkan apa yang telah diketahui dari ajaran-ajaran agama, beramal dengan ilmu. Setiap ilmu yang kita dapat, apa juga ilmu yang kita peroleh, apa juga yang boleh kita fahami pada ilmu, hendaklah kita amalkan. Itu yang paling penting, ya. Amal, ya, sekadar melakukan apa yang kita faham dan kita reti. Maka dikata di sini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu laduni. Ilmu laduni ini ilmu yang Allah ajar sendiri kepada kita. Yang inilah yang paling penting sekali. Yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita dapat lihat tentang kisah Nabi Allah Khidir AS. Nabi Khidir tu, dia mendapat anugerah ilmu laduni. Ya, para ulama Islam, para ulama sufi, wali-wali Allah, mereka semuanya mendapat ilmu laduni daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ilmu yang kita perlukan, ilmu yang kita mengaji sekarang ni ilmu mati, dia panggil. Ilmu mati. Kerana kita berguru dengan makhluk. Ya, kita menimba ilmu melalui makhluk. Kita menimba ilmu melalui cara-cara makhluk. Dengan baca kitab, ya, mendengar, menulis, mencatat, ya.
perlu kepada huraian, perlu kepada dalil, perlu kepada gambaran untuk mendapat ilmu. Itu ilmu mati namanya. Tapi perlu ilmu mati dulu. Kalau tidak ada ilmu itu, kita tak akan jumpa ilmu yang halus. Maka kita perlu melalui kaedah ilmu secara makhluki ini, ilmu insani, ilmu makhluki. Tapi dia katakan tadi ini ilmu secara yang jelas. Apabila kita amalkan, kata Rasulullah, apabila kamu mengamalkan ilmu yang kamu peroleh, Allah akan ajar kamu ilmu yang kamu belum peroleh. Nampak? Apabila kamu mengamalkan ilmu yang kamu ada, maka Allah akan mengajar kamu ilmu yang kamu belum jumpa. Itu dia, penting itu. Jadi kita perlu kepada ilmu laduni, ataupun disebut sebagai ilmu rabbani, ataupun disebut sebagai ilmu wahabi. Bukan wahabi Mekah, jangan salah faham lah. Wahabi itu nama Allah, Wahab. Ya, ilmu kurniaan daripada Tuhan. Innaka antal wahhab. Kan kita sebut semuanya engkau Maha Pengurnia, Maha Pengurnia. Jadi Wahab itu artinya yang Maha Pengurnia. Jadi maknanya bila kita sebut ilmu itu sama secara laduni, atau ilmu secara rabbani, atau ilmu secara wahabi, itu istilah yang dipakai dalam ilmu laduni lah, ya. Berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Hanbali, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Nuaim daripada hadis Anas Ibnu Malik sebagai berikut: Man amila bima alim warasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Anda saya baru sebut tadi dah. Barang siapa yang beramal dengan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Itu dia. Ini yang kita nak tu, ya. Hadis Nabi kan baru kita sebut tadi. Ketahuilah bahawa ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah nur Allah. Itu yang kita paling penting. Kerana itu kita wajib memelihara nur itu. Memelihara ilmu. Imam Malik telah berwasiat kepada muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu, ittaqillaha wala tudfi'u hadzal nur alladhi ataka Allahu bil ma'asi. Takwalah kepada Allah dan jangan engkau padamkan cahaya yang telah dikurniakan Allah kepadamu dengan mengerjakan dosa-dosa. Ya, jangan ada maksiat. Itu sendiri berlaku kepada Imam Syafi'i, ya, dari apa yang sang guru telah menasihatinya, maka dia telah mengalami satu kelupaan dalam ilmu yang kita pernah sebut. Banyak riwayat di mana Al-Imam Syafi'i setelah berguru di Iraq dengan Waqi', gurunya Waqi', ya, maka setelah dia kembali ke Mesir, maka dia telah lupa masalah. Ada satu masalah dia lupa. Jadi dia kembali balik berjumpa dengan guru dia, maka dia maklum kepada guru apakah yang menjadi sebab dia lupa. Jadi guru dia kata pertama sekali, al-ilmu nur, ilmu tu cahaya daripada Allah. Jadi cahaya tu kamu kena jaga, sentiasa digilap dia. Itu kita perlu kepada dua nafsu, ya? Kita perlu kepada dua nafsu. Amarah nombor satu, kita perlu dua nafsu untuk menggilap ni. Penting nafsu tu. Bukan benda berat, bukan benda yang tak baik. Pertama kita perlu pertama sekali nafsu lawamah. Lawamah ni nafsu menyesal. Dia kena ada setiap kali penyesalan awal. Itu paling penting, ya. Menyesal ni maknanya satu di antara kewaspadaan, kepekaan kita. Contohnya, kita tak sembahyang Isya lagi. Orang belum sembahyang Isya. Mengantuk sangat-sangat. Boleh tidur tak? Ya. Kalau dia yakin dia boleh bangun, ada kaedah-kaedah yang dia kena buat supaya dia dapat digerakkan, dibangunkan, ya. Kita tadi kan kalau dia panjang umur lah. Tapi bahayanya mungkin dia boleh terlepas. Bahaya mungkin terlepas, ya. Maka itu dia sesal awal. Aku mengantuk macam mana sekalipun, aku usahakan untuk hilangkan mengantuk ni dulu. Nampak? Itulah pergi basuh muka, ya. Gerak-gerak sikit, banyak gerak tangan tu. Banyak bergerak, goyang tangan tu, goyang banyak-banyak tangan, ya. Tu, ya.
Itu adalah cara-cara yang diajar melalui senaman riyadhah untuk kita hilangkan mengantuk sembahyang. Jadi kita guna nafsu lawamah dengan menghadirkan penyesalan awal. Kalau aku tidur ni entah tertidur terus ke, itu antaranya, ataupun tak boleh bangun ke terlepas daripada Isyak. Itu sesan tu yang kita nak, kan? Kita tak mahu tidur dah terlepas sedap-sedap subuh. Allah, aku silap tadi. Sesan tu kita tak mahu. Jadi lawamah ni kita guna untuk menghadirkan penyesalan awal. Mulhamah ni kita perlu ada ilham yang baik. Satu ilham yang baik tu bila Tuhan bagi ilham dekat kita supaya kita menjagakan, kita mengadakan satu cara untuk menghilangkan mengantuk, tu satu ilham yang baik. Maka kita guna pula nafsu mulhamah. Jadi dua nafsu ni sangat penting, ya. Dialah yang akan membetulkan segala bujukan, segala macam pengaruhan daripada nafsu amarah. Nafsu amarah tu akan terkawal, akan jadi lebih indah, akan terpimpin kepada yang baik, akan terbawa kepada yang soleh, kerana dua nafsu yang kita pandai guna. Guna nafsu yang kedua, nafsu mulhamah. Yang ketiga, nafsu lawamah, nafsu mulhamah. Nafsu menyesal dia panggil. Penting, ya. Maksud kita tahu macam mana nak guna nafsu ni, ya. Baik. Kesimpulannya, bahawa tuntunan dalam mengerjakan ajaran agama ada 4. Tuntunan dalam mengerjakan ajaran agama ada 4 kaedah. Pertama sekali, agar hati kita terang dan bersinar. Kerana itu maka hendaklah kita jauhkan segala sesuatu di dalam alam dunia ini yang telah begitu melengket pada mata hati kita, di mana menjauhkan kita pada jalan Allah. Konsep uzlah yang kita pakai nombor 1 ni, yang kita dah baca sebelum ini, kan? Uzlah, menyisihkan diri kita daripada dunia-dunia kemungkaran, dunia fahsya. Dua itulah, ya. Hindari diri kita, jauhi diri kita daripada dunia mungkar. Sebab disebut sembahyang, kan, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sembahyang tu nak mencegah fahsya dan munkar. Itu yang paling besar. Jadi kita perlu kepada bimbingan. Jadi apa-apa juga yang bersifat munkar, apa-apa juga yang bersifat fahsya, jauhi, tinggal. Itu kita kena kenal dulu apa dia fahsya, apa dia munkar. Itu kita perlu tahu, ya. Ini kita boleh lihat, boleh baca dalam kitab-kitab lagi banyak, buku-buku agama ini yang sudah diterjemahkan dalam bahasa, dalam terjemahan kita boleh baca, ya. Antaranya dalam kitab Bimbingan Mukmin, ya. Bimbingan Mukmin, ya, Abdul Qasim yang ditulis tadi ini, ya, Abdul Qasim Al-Qasimi, ya, yang menulis. Kita boleh baca dan kita dalam Siyarus Salikin, ya. Boleh juga kita baca dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin pun ada, ya. Bagaimana kita nak mengenal fahsya, mengenal munkar. Itu pertama. Yang kedua, berjalan ke hadirat Allah, itu kita panggil suluk. Berjalan ke hadirat Allah, kerana itu jauhkan segala syahwat yang menawan hati nurani kita. 3 syahwat ni. 3. Kita kena habaq lagi tu. Bagaimana nak menghadapi syahwat? Yang pertama sekali, syahwat tidur. Kedua, syahwat makan. Itu dia, ya. Kedua, syahwat makan perut, ya. Dan yang ketiga, syahwat mulut cakap, seronok, menyanyi, ya. Itu semua kena buang. Ini 3 macam perkara yang menyebabkan syahwat kita tidak terkawal dan berpenyakit, ya. Syahwat kita sudah berpenyakit. Syahwat tu jangan bagi kena virus lah, ya. Unsur-unsur yang 6 yang kita sebut tadi, daripada akal, daripada jantung, sampai kepada nafsu, sampai kepada hawa, sampai kepada syahwat, sampai kepada roh, jangan kena virus. Virus tu yang kita takut. Kalau corona ni tak apa lagi, ya. Boleh rawat ataupun mati terus, ya. Tak beri faedah. Tapi kalau kena virus ini, teruk kita. Virus dia jangkit habis 6 anasir rohani ni,
teruk kita. Virus kena kepada akal kita, lingkup. Ya, maka tu Allah haramkan kita minum arak, antara contohlah ya. Apa-apa yang boleh memabukkan, yang boleh membawakan kita hilang akal ataupun tidak ada panduan. Itu penting sekali. Jadi maknanya syahwat ni antara yang 6 tadi ni kita kena pelihara. Syahwat ni adalah untuk menikmati kelazatan, ya. Kelazatan dalam beribadat. Paling penting, ya. Seperti mana kita kata syahwat ni selain daripada urusan-urusan luaran fizikal secara makan minum, kita juga perlu kepada kelazatan bermunajat dengan Tuhan. Itu paling penting sekali. Yang dua, nombor 3, dapat masuk ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita dapat masuk dalam wilayah ketuhanan. Ya, kerana itu jangan kita biarkan diri dan hati kita berlumpur dengan kelalaian. Ini ghaflah, dia panggil ghaflah. Hindari ghaflatun. Baru boleh kata ghaflah tu. Jangan lu sebut ghaflah dan Tuhan lah. Aku ghaflah semualah hari ni. Jangan kata lu tu lah. Tak betul, dia declare diri dia ghaflah. Tak betul. Orang nak tolak ghaflah, dia istiharkan diri dia ghaflah. Tak betul lah. Ya? Ghaflah ni lalai. Lalai kan? Lalai ni daripada segi ibadat lah, daripada segi urusan-urusan ibadat. La tulhikum amwalakum wala auladakum an zikrillah. La tulhikum, tu lalai. Jangan kamu dilalaikan ya, anak pinak kamu, harta benda kamu daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalai itu penting. Lalai di sini kita kena jagalah. Pertama sekali urusan-urusan keduniaan. Ya, jangan kita ditambat oleh kesibukan duniawi. Jangan kita ditambat oleh bujukan duniawi. Tu kena jaga tu. Utamakan hak Allah dulu, utamakan kepentingan agama dulu, utamakan akhirat dulu. Tanamkan keperluan akhirat itu pada vision kita, pada wawasan kita. Itu paling penting. Jadi makanya yang kata tadi ini, nak masuk pada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena jauhi kelalaian. Sembahyang-sembahyang sunat buat. Ada kelapangan, isi dengan sembahyang sunat. Ada kelapangan, baca Quran. Ada kelapangan, rujuk kitab. Ada kelapangan, hadir majlis-majlis ilmu. Nampak tak? Ini pentingnya. Lapang ni kita kena lapangkan sendiri. Tak boleh tunggu dia lapang sendiri. Duk tunggu lapang sendiri pakai tak main. Ustaz duk ngajak lagi kalau ni. Dia tanya pula, ngajak mana Ustaz duk ngajak? Tanya mana pula. Kita kena bagi laporan kat dia pula. Special report kena bagi kat dia. Nampak? Dia tak main pun. Pengambil kita apa? Nantilah saya pun sibuk ni. Nantilah bila saya lapang, saya senang, saya main. Nampak? Itulah. Tapi dia tanya bila kita mengajak, di mana kita mengajak. Saya tak layan orang begitu. Orang begitu tak layan. Dia mengajak lah. Kena mengajak lah. Tempat duk ada ni. Di mana mengajak? Rata lah mengajak. Tak kata sudah. Nampak lah. Buat apa nak pergi abang? Ada buat apa? Pengambil dia jawab dulu. Saya ni tak tahu lah, ni sibuk sikit Ustaz. Nantilah tunggu saya lapang. Kita masuk kubur lagi tak lapang tau. Saya kata ada. Masuk kubur lagi tak lapang tau. Jangan kata masuk kubur. Lagi sempit masuk kubur. Jadi kita kena sediakan masa kita untuk Allah. Sediakan masa kita untuk Allah. Allah akan pelihara waktu-waktu itu untuk kita sendiri. Allah akan manfaatkan berkat. Nampak tak? Tidak ya. Dapat melihat bahkan memahami segala ilmu ketuhanan yang demikian halusnya. Itu dia. Baru dapat melihat. Kita akan dapat 3 tauhid itu, kita akan dapat merasai rasa. Tauhid bukan 3 jenis tauhid dah. Ya, kita kena tauhidkan Allah pada 3 sudut. Itu bukan Asy'ariyah ya. Bukan 3 tauhid. Kena salah faham pula ya. Kita kena mentauhidkan Allah pada 3 sudut. Ini kita akan rasa tadi. Pertama, kita mentauhidkan wujud. Pertama kita mentauhidkan, pertama sekali kita mengasahkan Allah pada tauhidul wujud. Akan merasai kewujudan Allah di mana-mana. Nampak tak? Kewujudan Allah dalam semua aspek. Kewujudan Allah dalam semua kaedah. Dan kewujudan Allah dalam segala hal. Nampak tak? Wujud nafsiyah dia panggil. Wujud nafsiyah ni semua dia punya kudrat, dia punya kuasa, dia punya kehendak, dia punya ilmu, dia punya, nampak tak? Itu nafsiyah. Ya. Contohnya wujud nafsiyah, kita nampak perbuatan yang berlaku ini perbuatan Allah. Kita tak nampak perbuatan makhluk.
Apa yang berlaku atas kita ni perbuatan Allah. Itu wujud nafsiyah pada sudut sifat. Nampak tak? Tu dia. Ya. Jadi kita akan nampak, itu pertama sekali kita akan mentauhidkan Allah dalam segi tauhidul wujud. Pertama, kita akan mengasahkan Allah pada segi sifat. Baru akan nampak sifat-sifat Allah, sifat ma'ani. Kita akan nampak dengan jiwa hati kita sendiri. Yang ketiga, kita akan mentauhidkan Allah daripada segi perbuatan, tauhidul af'al. Ya, jadi habis. Kalau dah tiga-tiga tu kita nampak dengan mata hati kita, tidak ada apalah kita ni. Maka masa itu kita sudah masuk dalam wilayah ketuhanan. Habis. Sudah ada dalam wilayah ketuhanan, maka tentulah kita akan terpelihara, terkawal, terpimpin, ditakbir langsung oleh Tuhan. Nampak cantik ya? Kalau kita takbir sendiri banyak kacau balau dia, ya. Banyak rintangan. Tapi kalau Allah sendiri yang takbir kita, tidak ada masalah. Kita dah baca banyak hadis tu yang kita pernah sebut tadilah. Itulah segalanya tadi ini. Maka dapat melihat bahkan memahami segala ilmu ketuhanan yang demikian halusnya. Kerana itu maka kita harus bertaubat dari segala dosa dikerjakan tanpa disengaja. Dosa-dosa yang kita tak sedar tu kita kena minta ampun. Sedar tu dah memang nak minta ampun dah. Mohon kepada Allah, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Tu tak sengaja lah tu. Nampak tak? Penting kan? Tiap-tiap malam nak tidur baca ayat tu. 284, 285, 286. Ya, sebelum tidur antara zikir-zikir yang kita baca sebelum tidur. Ya. Lillahi ma fi samawati wa man tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Bagi lepas. Kemudian nak baca zikir-zikir ni bacalah. Masukkan satu agenda bacaan sebelum tidur yang ni. Ayat 284, 285, 286. Al-Baqarah, jangan tinggal tiap-tiap malam. Jangan tinggal, ya. Itu paling penting sekali. Ya, kita akan alami, kita akan rasai dan kita akan rasa betapa dekatnya kita dengan Tuhan, betapa kasihnya Allah dengan kita. Kita akan terasa kasih itu. Bila terasa tu baru kita nak balas. Ya, selama ni aku tak tahu kata dia hang ni sayang kat aku. Kawan kita lah nah. Ya. Hari ni baru aku rasa, aku dapat rasa hang punya kasih sayang kat aku tadi. Baru nak balas. Ya itu. Kalau tak rasa kita tak balas. Betul tak ya? Tu je. Sampai kawan tu kena habaq, aku sayang kat hang, tahu tak? Hang tak tahu aku buat ni semua ni kerana aku sayang kat hang. Ya ke baru aku tahu tu je. Nampak? Kita dengan Allah lebih lagi lah. Selama ni Allah sayang kita, kasih kita begitu jelas, tapi duka citanya ramai manusia ni yang tidak balas cinta Allah. Cinta tak berbalas. Nah, kalau manusia murka itu di antaranya lah. Mudah-mudahan segala maksud kita sebagai yang telah dijalani oleh hamba-hamba Allah yang soleh, insya-Allah diperkenankan oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Masuk kita kepada kalam hikmah yang ke-14, di mana di bawah tajuk Allah, alam dan manusia. Itu dia. Ini nak masuk dalam memahami hikmah, ya, hikmah tauhidul af'al. Ya, mengasahkan perbuatan Allah. Ini hikmah dalam tauhidul af'al. Kita dah ngaji sebab dahulu, kita nak ambil isi dia, hikmah ni. Ni tajuk dia. Bagaimana hakikat masalah ini? Maka yang mulia Al-Imam Ibnu Athaillah Askandari telah merumuskan dalam kalam hikmahnya yang ke-14 sebagai berikut. Dia kata apa? Al-kaunu kulluhu zulmah wa innama ana rahu zuhurul haqqi fih. Alam semuanya adalah gelap, gelap gelita. Bahwasanya yang meneranginya ialah kewujudan Allah Subhanahu wa taala pada alam itu sendiri. Jadi alam ni bukan cerah dengan kerana dia, bukan kerana matahari, ya. Jangan salah faham, ya. Matahari pun Tuhan punya. Terang matahari pun kerja dia.
bukan matahari boleh pergi lampu sendiri ya. Tu dia. Ya. Jadi maknanya dikatakan tadi ini alam langit bumi ni semuanya adalah gelap. Asalnya gelap. Nabi Allah Adam AS, Nabi Allah Adam AS bila turun mari ke bumi, masa tu gelap kan? Dia turun dalam masa gelap. Malam, tengah malam dia turun. Ya. 1/2 malam tup jatuh. Ya, di bumi. Kemudian dia punya tengok gelap tu dia menangis. Menangis ya. Gelap gelita. Dia menangis sungguh-sungguh. Tiba-tiba nampak fajar kazib. Fajar kazib. Belum subuh lagi dah tu. Fajar awal 10 minit. Fajar kazib. Kazib ni pembohong. Fajar yang olok-olok, bukan fajar betul. Ya. Dia pun baru rasa lega. Nampak tak? Masa tu baru dia nampak tenang. Kemudian tu masuk subuh. Kita ringkaskanlah. Bila dia masuk subuh terang, maka dia pun sembahyanglah subuh. Yang dia kata 2 rakaat tu. Ya, rakaat kaedah yang dijadikan Allah kepada dia sendirilah. Macam mana cara dia tu? Sebab dia sudah diajar awal di syurga dah. Ya. Maka tu dia sembahyang 2 rakaat subuh. Tu kita sembahyang subuh 2 rakaat tu. Lepas tu terang matahari. Naik matahari terang, panas. Panas, tak ada bumbung, tak ada rumah, tak ada kanopi. Nak pergi berlindung di mana? Terjemuk di panas matahari, daripada kulitnya yang cerah tadi jadi gelap. Gelap kulitnya. Nampak tak? Hitam. Bila hitam tadi datang Jibril beritahu dengan dia, wahai Nabi Allah, kamu puasa 13 bulan. Nampak tak puasa? Dia pun puasa. Dia puasa hari 13, 1/3 badan dia jadi putih balik. Nampak tak? Besok mai lagi Jibril, wahai Nabi Allah, puasa hari ni 14. Dia puasa pula 14. 1/3 lagi putih, 2/3 dia putih. Nampak tak? Mari pula hari 15, wahai Nabi Allah, kamu puasa lagi. Hari ni dia puasa pada hari 15. Semua jadi putih. Maka tu dipanggil 13, 14, 15 hari putih. Kalau orang tanya pasal apa hari putih, nampak tak? Tak jauh tu lah. Tak tahu pasal apa hari putih. Kerana putih. Maknanya orang yang puasa 13, 14, 15 ni, Allah akan putihkan jiwa dia bersih. Allah akan putihkan nurani dia bersih. Allah akan putihkan syahwatnya dan juga hawanya, sehingga mereka akan terpimpin dengan cahaya Allah. Nampak tak? Itu artinya puasa hari putih. Faham itu dia ya. Maka Nabi Allah Sulaiman pula ambil lagi 3 hari awal, 3 hari akhir. Jadi 9 hari Nabi Sulaiman. 3 hari awal 1, 2, 3 13, 14, 15 tu ada dia ambil yang ujung 27, 28, 29. Itu Nabi Sulaiman. Nampak tak? Tu dia. Yang 3 awal tadi ni, yang pada awal 3 tadi itu ya, disebut sebagai hari-hari sejuk. Hari-hari sejuk. Nampak tak? 3 hari belakang tadi hari-hari panas. Nampak tak? Disebut sebagai yaumul aswad. Jadi yaumul baid, yaumul aswad. 3 hari hitam hujung. Nampak tak? Itu dia ya. Bila kita puasa 3 hari yang awal tadi Nabi Sulaiman tadi ini, maka jiwa kita akan basah dengan syariat, dapat ilmu. Nampak? Orang yang nak ilmu, nak dapatkan ilmu, rajinlah puasa 3 hari yang pertama. 1, 2, 3. Dan hari aswad, 3 hari yang hujung, kita puasa tadi 3 hari yang hujung untuk padam segala kegelapan jiwa kita ya, kejahilan kita ya, kelemahan kita akan dipadam oleh Allah. Itu lebihnya Nabi Sulaiman tu, sebab dia punya jawatan yang besar. Dia raja, dia muallim, dia rasul. Nampak tak ya? Begitu dia suami kepada isteri yang ramai. Nampak tak ya? Dan dia pemimpin kepada manusia dan jin, termasuk binatang-binatang. Jadi dia punya tanggungjawab besar. Dia kena puasa 3-3.
Jadi kalau orang yang banyak jawatan, besar-besar jawatan ni, dia kena puasa 3 tau. Nah. Tu dah. Baru ke mai? Tak itu. Ini kata tadi, ini sedikit rahsia kita beritahu tentang yang kita gelap. Wa inama ana ruh, kemudian faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fih. Maka barang siapa yang melihat alam padahal ia tidak melihat Allah dalamnya atau di sampingnya, nampak tak? Fi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar. Itu dia. Ya, wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisuhubil athar. Kena baca tu. Maka barang siapa yang melihat alam padahal ia tidak melihat Allah, itu dia, nampak tak? Melihat alam tapi tak nampak Allah. Dia tak tahu di sebalik alam ini ada pencipta. Nah, gelap. Ini orang kafir lah, dia tak nampak. Yang duduk jadi pada orang kafir lah ni, nampak tak? Macam-macam kita tengok fenomena berlaku di alam ni, banjir lah, ribut lah, gerak gempa lah, apa semua. Dia tak nampak. Dia banding kata apa? Bencana alam. Bencana alam. Tak betul itu istilah tu, ya. Bencana daripada Allah, bukan bencana alam. Mana alam boleh bagi bencana? Ya. Itu kita tak mengaji itu macam kita jadi alam tu jadi qadim dah balik. Bertukar alam tu jadi qadim. Ya. Dah ambil tempat Tuhan, ya. Maka kata kita nak kena faham dulu. Jadi katanya, maka barang siapa yang melihat alam padahal ia tidak melihat Allah dalamnya atau di sampingnya atau sebelumnya atau sesudahnya, maka sungguhnya ia sangat perlu kepada wujudnya cahaya-cahaya itu dan terdinding daripada cahaya ma'rifah dengan sebab awan gemawan bekas-bekas alam. Di sinilah para ulama susun satu selawat nariyah ataupun selawat tafrijiyah, tahu kan? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfarju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. 11 kali lepas sembahyang. Tambah lagi lah zikir selawat tafrijiyah, nama dia selawat nariyah. Sebab dia buka kita punya cahaya, dia bagi cahaya masuk. Dia kata tadi ghamamu tu awan lah, awan kabut kejahilan, awan kabut kemanisan duniawi, awan kabut, ya, yang membawa kepada godaan-godaan duniawi. Itu masuk dalam ghamami. Yang kata dalam ada perkataan ghama dalam tu kan. Baca betul-betul itu selawat tu, ya. Diamalkan bagai-bagai lah. Orang amal dalam hajat, dalam dalam keperluan. Orang buta, mata buta, nak celik mata buta dia, dibaca 4,444 kali. Selik balik mata. Memang ada subuh, berlaku subuh, ya. Itu dia. Apa-apa hajat kita besar 4,444. Mana mari 444? Ini syekh yang susun tu tahu rahsia dia tak bagi tahu, ya. Ini bukan hadis, jangan salah faham pula, ya. Bukan hadis ni, tapi kenyataan daripada ulama yang faham ni bab yang kita baca sekarang ni, menyusun selawat Nabi dalam bentuk bacaan yang begitu indah dan punya makna yang begitu dalam sekali. Nanti satu ketika kita boleh huraikan dia punya makna, ya, secara langsung supaya kita dapat beramal. Setidak-tidak pun kita bacalah barang sekali ke lepas sembahyang, sekali ke kita amalkan. Itu paling baik selawat tafrijiyah. Jangan tidak, ya, hafal dululah, kena hafal dah dulu baru boleh sebut, ya. Baik. Baik, sambung.
Pengertian daripada kalam hikmah ini dalam sekali. Itu dia. Dalam. Kerana itu kita harus memahaminya dengan mendalam. Dan jangan kita lihat maksudnya menurut lahiriah. Dan sepintas lalu sahaja. Untuk itu marilah kita fahami sebagai berikut. Nak kupas satu-satu ni. Itulah istimewa kitab kita baca ni. Antara kitab syarah yang terbaik. Ya. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Maksudnya bahawa alam maya pada ini segala makhluk sekaliannya pada hakikatnya merupakan gelap gulita, tidak ada padanya sinar cahaya yang dapat memberi petunjuk kita kepada sesuatu. Sebab alam pada hakikatnya menurut pandangan hamba-hamba Allah yang selalu mata hatinya melihat Allah adalah nihil, kosong. Kita panggil nihil tu, kosong. Ya? Dan tidak ada apa-apa. Artinya tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Api tidak membakar, nasi tidak mengenyangkan, pisau tidak memutuskan, lain-lain sebagainya kalau kita tidak kendaki oleh Allah. Ya? Pada waktu bersentuh antara sebab dengan musabbab. Bahkan alam itu sendiri, langit dan bumi dan isi keduanya tidak ada apa-apa bila tidak diadakan oleh Allah. Ini kita rujuk kepada sifat qiyamuhu binafsihi. Sifat 20 kita kena rujuk balik kepada sifat qiyamuhu binafsihi. Iaitu berdirinya Allah dengan sendiri. Semua dia buat, semua dia takbir, semua lakuan daripada. Maka itu disebut dalam Quran surah ayat 35 An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah sumber cahaya langit dan bumi. Habis ya, ini pun ayat ni bagus ni. Ayat 35. Baca bocang dada kita, atas belah jantung ni. Baca ayat 35 tu ya. Kemudian sebut ya nur, ya nur, ya nur 110 kali. Itu zikir nama Allah tu. Bagaimana nak zikir nama Allah ya Nur? Baca dulu ayat ni, ayat 35 surah An-Nur. Kemudian kita pun pegang dada kita, ya Nur, ya Nur, ya Nur 110 insya-Allah. Ya, cerah jiwa kita, cerah hati kita, buka mata hati kita. Nampak tak? Tambah ilmu. Itu yang lebih tu. Semua ni kita kena amal lah. Nama-nama Allah tu ada sebab, ada pasal, bukan saja tu pertubuhan ikhwan muslimin, pertubuhan besar di dunia. Pertubuhan Islam yang besar di dunia, ikhwan muslimin sekarang mentadbir Mesir kan. Ya. Dalam muktamar, setiap kali muktamar dia, sebelum dia orang mulakan muktamar, dia akan bawa dulu Asmaul Husna tu. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tu dia bawa sampai habis. Sampai 500 orang dia letak yang ahli baca tu. Nada nak turun macam choir lah. Sedap semua. Dia pada karang tu. Lagu tu dia pada karang, bukan Asmaul Husna. Asmaul Husna tu mari daripada hadis. Hadis Nabi, ya. Tapi lagu tu dia punya apa, taranum tu. Yang terbaik, yang tak lari daripada harakah-harakah kalau kita mengaji. Kalau kita baca tak lari, laku tu tak merosakkan dia punya harakah. Ya. Kita banyak rosak harakah. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Kadang-kadang panjang kan? Sallallahu ala Muhammad. Ni lah. Mana mat panjang? Sepatutnya Muhammad. Itu dia. Jadi Muhammad. Lagu Assalamualaikum. Itulah. Rosak habis harakah. Pasal nak jaga lagu tak kena. Depa susun lagu tu kena ya. Lagu depa susun tu yang saya bawa tadi ni asalnya tak lari dia punya harakah ya Pak. Cukup dengan harakah dia, dengan makhraj dia. Pandai ya depa susun. Ulama-ulama itu. Ulama yang karang yang susun yang lagu tu. Ya. Jadi Asmaul Husna ni ada apa dengan kita? Qul Allah Awir Rahman fa iyyaman tad'u falul asmaul husna. Tuhan kita sendiri. Ya. Seru dengan nama Allah, seru dengan nama Rahman. Bagi Allah semua nama-nama yang baik. Bila kita beramal dengan nama-nama Allah ni,
ada manfaat yang luar biasa. Ya, sembelih ayam, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Sekali je lah, Allahu akbar sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Nampak tak? Ada masuk nama Allah tu, tu dah. Insya-Allah sedap. Ayam tu ada manfaat. Manfaat bagi kita. Nampak ya? Sekali bismillah, 100 ekor bismillah. Tu tak kena lah. Tak mau lah. Bismillah mula ya. Lepas tu 100. Sah lah boleh makan. Tu orang Islam. Yang sembelih tu orang Islam, sudah lah. Yang penting. Sebab tu kena ada apa pada nama Allah. Dia ada kesan dengan kita bila kita berzikir. Jadi sifat yang kita tadi, yang kita bercakap tadi ni, yang pertama sekali, alam bumi ni adalah yang kita tadi ini semuanya tidak wujud, yang wujud hanya Allah. Bahkan alam itu sendiri, langit dan bumi dan isi keduanya tidak ada apa-apa bila tidak diadakan oleh Allah, maka itu berdiri dari sifat qiyamuhu binafsi. Yang saya banyak mendekan, kita amalkan zikir ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Jangan tinggal hari-hari amal. Paling tidak pun lepas sembahyang sunat 10 kali. Tiap-tiap sembahyang sunat, habis tiap-tiap sembahyang sunat, masukkan dia 10 kali. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Masuk semua. Tidak ada yang hidup, tidak ada yang diri sendiri, melainkan Allah. Nampak tak? Melainkan engkau ya Allah. Ya. Maknanya sampai nak gerak jari kita pun, daripada hujung jari sampai suku jari, sampai sendi jari, sampai lengan, sampai tapak tangan, sampai siku, sampai bau kita ni bukan ada kait. Yang semua ni Allah. Yang gerak jari ni pun Allah, yang gerak sendi ni pun Allah, yang gerak tapak tangan pun Allah, yang sedap gelang tangan pun Allah, yang gerakkan tangan pun Allah, yang gerak siku pun Allah, yang gerak lengan pun Allah, yang gerak bau pun Allah. Itu dia. Dia mau lagu tu, dia. Jangan kata gerak cincin kerana gerak jari, tak betul. Nampak ya? Jangan kata gerak cincin ni pasal gerak jari, gerak dah cincin. Itu pada zahir, sebab musabab. Nampak tak? Pada hakikat cincin tu pun Tuhan gerak, jari pun Tuhan gerak, tangan pun Tuhan gerak, bau pun Tuhan gerak, keinginan gerak tu pun Tuhan gerak, daya gerak pun datang daripada Allah. Tak ada satu pun yang datang daripada makhluk. Itu kita panggil qiyamuhu binafsihi. Faham tak? So, dia berdiri Allah sendiri. Boleh saja ya. Maka tu amalkan dia. Paling-paling baik kata Rasulullah sendiri dalam hadis, sehari 1000 kali. 1000 kali sat ya, 1000 kali ya. Tak sampai 20 minit habis. Not even 20 minutes clear ya. Amal betul-betul. Ya hayyu ya qayyum la ilaha anta. Ya. Kemudian di belakang tu, bi rahmatika astaghits wa bi quwwatika asta'itsu. Dia ada di belakang doa tu, ya. Bi rahmatika astaghitsu, dengan berkatmu ya Allah, astaghitsu, aku mohon pertolongan. Wa bi rahmatika, dengan berkatmu aku mohon pertolongan, ya. Wa bi qudratika asta'inu, dengan kudratmu aku minta tolong. InsyaAllah apa-apa masalah kita selesai. Amal 1000 sehari, masalah kita selesai. Masalah kita selesai. Semua masalah yang kita sedang atau kita tak sedang, atau masalah yang akan datang, semuanya selesai dengan zikir ni. Boleh ya? Itu paling buat. Baik, sambung. Alam semuanya itu baru adalah dengan diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia dan melihatnya terbagi kepada beberapa hal. Alam ni memang tidak ada, Tuhan bagi ada. Maka alam ini terbagi kepada 3. Daripada pandangan penilaian makhluk manusia ni ada 3 kumpulan. 3 kumpulan. Tengok kita masuk kumpulan mana? Ya. Yang pertama, manusia yang hanya dapat melihat alam saja, tetapi ia tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya alam ini sudah begitu berbekas dalam hatinya sehingga hatinya lupa kepada Allah dan tidak dapat melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung dalam segala sifatnya pada alam yang ia lihat. Maka manusia dalam membahagikan ini dan gelap gulita, sebab ia hanyalah dapat melihat alam tetapi tidak dapat melihat penciptaan daripada alam yang lihat ini berlaku kepada orang kafirin lah. Orang kafirin, ya, golongan-golongan
falsafah lah, ahli-ahli falsafah je nampak tu lah ya. Dia makna kata kita hanya melihat hari ni nak hujan, hari ni panas, hari ni cuaca baik ya. Gerak gempa, apa jadi dia tak tahu. Gerak gempa tu dia kata itu bencana alam, fenomena alam berlaku lah ya. Ya, ada masalah dengan gunung berapi, dengan apa, dengan ala-ala macam-macam lah ya. Macam tsunami tu, semua tu dia nampak berlaku dengan sebab zahir. Dia tak nampak yang buat kerja tu semua datang daripada Allah bicara. Kan Nabi dah bagi tahu. Kalau ada perzinaan, mana-mana negara, mana-mana kawasan daerah berlakunya perzinaan yang berleluasa, ya, penipuan, ketidakjujuran dalam perniagaan, takaran, timbangan, jual beli, nampak tak? Dua. Anak-anak menderhakai orang tua-tuanya, maka akan berlaku gerak gempa. Nabi dah beritahu akan berlaku gerak gempa. Nampak tak? Memang Turki kena. Memang ada semua tu di Turki tu. Cukup banyak di Turki punya tu. Nampak ya? Sudah dirosak Mustafa Kamal Atatürk, nak bagi rosak semua ni. Bila dia ambil alih sebagai presiden, maka Republik Turki tadi, maka sudah rosak habis. Habis hilang, sampai tidak ada fakulti syariah pun tidak ada. Dalam universiti dia tak ada. Ya. Apa nak majlis syariah pilang tang luar. Turki tak ada. Ya. Ubah habis semua. Azan pun dalam bahasa Turki. Sembahyang pun boleh nak baca dalam bahasa Turki, tapi bantahan. Quran kalau boleh nak baca dalam bahasa Turki. Pasal macam tu punya jijik sekali dia kepada Islam. Nampak tak? Tu. Ya. Sampai Allah jadikan kubur dia ni, kubur dia. Dia punya tomb duduk di luar. Walaupun dia bersil bubur dengan simen apa semua, kita masuk dalam tomb tu, masuk dalam dewan tu bau busuk. Bau busuk macam bangkai. Sampai depa bagi SOP awal dah, depa bagi awal. Belum ada Covid lagi dah, ya. Siapa nak pergi ziarah dia punya tomb tu, ya. Dia punya kubur tu, ya. Kubur dia pun di luar, tanah tak boleh terima. Kubur dia biar jasad kemudian di luar tu, bumi tak mau terima. Bubuh dalam bumi, besok keluar balik. Itu dia. Bumi pun tak mau terima. Punya busuk tu. Terpaksa dia bawa di luar, maka dia buatlah, dia bina lah satu binaan, dia tutup. Nampak tak? Tutup. Jadi orang pergi lah ziarah. Hantar bunga mana-mana pembesar-pembesar negara yang pergi melawat Turki itu pergi melawat lah tomb dia. Nampak tak? Ya. Bawa lah bunga, bawa apa semua. Nampak tak? Tapi bangkai bau busuk. Ya, tu lah. Ini yang kita tadi ini. Ya. Baru-baru ini kita diviruskan. Maka tu berlakulah macam-macam di Turki ni kita lihat ya. Tu sampai berapa orang mati? 2,600 orang. 2,600 orang tak silap saya lah ya, yang telah mati baru ni. Nauzubillah ya. Itu yang kata tadi ini kerana ada 3 perkara tu Nabi apa. Ya, itu nauzubillah. Kita kena jaga semua tu. Jadi pendek kata, makhluk masyarakat manusia yang jahil kepada Allah, yang tidak dapat melihat Allah ya, sampai boleh melawan Allah. Boleh melawan Allah kan? Ya, itu dia. Dia tak tahu kata dia sendiri pun Tuhan buat, ilmu tu pun Tuhan bagi ya. Ini yang kata tadi dia. Ya. Manusia hanya dapat melihat alam saja tapi tidak melihat. Inilah bagaimana yang berlaku kepada manusia-manusia yang bahagian ini dalam gelap derita, sebab ia hanya melihat alam tapi tidak dapat melihat pencipta daripada alam yang ia lihat. Habis. Maka itu Tuhan sebut banyak dalam Quran. Langit dan bumi, langit dan bumi, as-samawati wal ard, as-samawati wal, banyak Tuhan sebut. Itu kita sebut tadi, kita baca ayat 284, 285, 286 nak tidur tu. Sebut Allah dulu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita mula dulu. Nampak ya? Nak baca tu kena abang tu dulu. Zahirkan dulu ya. Kebesaran Allah, kewujudan Allah, langit dan bumi ni Tuhan bagi jadi. Ya. Hal keadaan disebabkan oleh kerana ia melihat pekerjaannya, usahanya, kepandaiannya, lain-lain sebagainya, tanpa melihat kepada yang telah menggerakkan semuanya. Itu Allah. Macam kapal Titanic cerita Titanic dah paling dekat kita faham Yang terbesar kapal Titanic ni punya hebat dengan segala kelengkapannya, tidak ada cacat dia ya. Pemantauan yang begitu rapi yang dibuat. Jadi bila pelancaran tu berlaku, sebelum pelancaran tu syarikat yang buat kapal tu, dia punya apa nama, kita kata dia punya arkitek dia punya engineer dia apa semua tu yang melibat,
Ya, kata apa? Kapal Titanic ni kapal yang paling hebat, yang paling kuat, dan dia akan dapat memberi khidmat yang baik kepada manusia, dan tidak ada akan berlaku apa-apa kerosakan kepadanya, hatta Tuhan pun tak boleh bagi tenggelam dia. Tu dia. Main tak? Ya. Sampai Tuhan pun tak boleh tenggelam, dia kata. Tuhan tak apa? Dia bukan hantar burung garuda ke, dia hantar ikan yu ke tak? Ikan paus tak? Kalau ikan paus dia kuih dengan ekor dia boleh tenggelam lah. Tu ikan yang menelan Nabi Allah Yunus tu. Besar ikan tu duduk ada di bawah, duduk hidup ni. Sampai lah ni duduk hidup ikan tu. Ya, cakap ikan tu sekok cukup lah ya. Dia hembus kapal tu boleh terbalik. Tapi Allah tak buat. Allah hantar apa? Bongkah ais. Nampak tak? Kok mana bongkah tu boleh terlepas mari? Hanya belaga dengan bongkah ais kapal tu boleh tenggelam. Nampak tak? Tu dia. Semua kita tengok hari ni yang Allah buat. Kalau Abraha hanya dengan nyamuk, ya. Namrud pun dengan nyamuk. Tuhan tak hantar. Ya. Burung ababil, nyamuk dia hantar dekat siapa? Abraha. Masuk lubang telinga habis. Gajah tu pun nyamuk yang masuk ke telinga. Namrud sama juga. Nyamuk. Allah hantar nyamuk bila awak ni macam kita dapat tengok dia hantar seekor nyamuk Aedes. Tak itu pagi petang nak kena pipam lah. Berapa orang nak kena kerja berapa banyak kenderaan kena pakai, berapa banyak hospital kena siap kati hanya seekor nyamuk. Tentera Allah. Tu kita kena faham, lihat semua tu adalah di antara iktibar yang perlu diambil tahu. Tapi malam ni manusia tak mau tengok iktibar tu. Dia tak ambil perhati. Kenapa? Ini yang kata tadi, ini akal yang Tuhan bagi kita tidak guna pada jalan Allah, akan bawa dia akan makan diri kita sendiri. Ya, akal tu akan makan kita balik. Jadi maka itu kata tadi, ini hal keadaan yang disebabkan oleh kerana ia melihat pekerjaannya tadi. Yang kedua, kumpulan yang kedua pula, manusia di samping melihat alam dan bergelimang di dalamnya juga dapat melihat Allah. Melihat Allah bagi manusia, dan sifat kedua ini ada macam-macam. Yang kedua ni dapat tengok sikit, tahu juga Allah. Dia tahu kata fenomena dia datang daripada Allah. Tapi nipis lah dia masih terima lagi ada sebab-sebab lahiriah, sebab-sebab makhluk yang jadi bagai-bagai bencana dan bagai-bagai. Dia ada dua kumpulan. Dia kata sebahagian mereka melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam alam, artinya pada waktu ia melihat alam, dilihatnya pula bahawa segala sesuatu yang terjadi dalam alam ini adalah menurut kehendak dan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ia melihat bahawa sekaliannya itu berjalan menurut hikmah-hikmah yang telah diatur olehnya. Baguslah, yang ni paling penting lah, ya. Bila jumpa apa perkara dia tak boleh faham, ini semua hikmah. Kita tak tahu apa Tuhan buat ni, mesti ada pasal, ya. Itu dia lah. Tidak ada tempat berpegang selain Allah, dan tidak ada pada alam dilihatnya itu hatinya selalu melihat bahawa semuanya itu adalah daripada Allah, kerana Allah lah yang menjadikan segala-galanya. Kerana itu ia melihat Allah dengan kuasaannya, sifat-sifatnya yang maha suci dan maha agung. Apabila sebahagian manusia belum dapat melihat dan merasa keyakinan ini, maka tidak ada sebabnya terkecuali kerana ia masih melihat bahawa segala sesuatu itu dapat tercapai atau tidaknya adalah dengan usaha tanpa ada perhatian kepada Allah yang telah menciptakan usahanya itu. Tang ni saja dia ada pakai lagi, masih dia pakai usaha dia lagi lah, nampak tak? Ya, masih dia ada sebab, sebut dia punya sebab-sebab, ya. Itu dia tu, ya. Jadi pendek kata, kumpulan yang kedua ni dah masuklah dalam wilayah ketuhanan tu, ada sedikit dah, dia sudah dapat melihat perbuatan Allah, sudah menilai semuanya ini berlaku dengan kehendak Allah, ya. Apa-apa bencana, musibah ataupun sesuatu yang baik, semuanya datang daripada Allah, sudah termakan sikitlah dalam jiwa dia, ya, iaitu ma'rifahnya itu memberi kesan. Itu bagus yang kedua ni. Tapi dia masih lagi dia bergantung kepada ikhtiariah, kepada usahanya yang tumpang sama memberi bekas.
Nampak? Itu dia lah. B. Sebahagian hamba Allah apabila melihat alam, ia melihat Allah di samping alam itu sendiri. Maksudnya, apabila ia melihat alam, maka ia harus melihat Allah yang maha pengatur apa yang kendaki kepada alam ini. Apakah yang diatur oleh Allah itu sesuai dengan kehendak alam atau tidak? Kerana itu demi melihat Allah dalam arti ini berarti ia harus bersyukur kepadanya, apalagi apabila apa yang didapatkan sesuai dengan apa yang dicintai. Itulah menyebabkan pula ia menjalankan perintah-perintah Allah, menjauh larangan Allah. Sebab itu terkumpul padanya dua sifat yang terpuji. Yang pertama, bersyukur kepada Allah ya atas segala nikmat. Kedua, selalu mengingat Allah, hak-hak Allah, di mana dengannya kehendak syahwat dan nafsunya terhindar dengan sendirinya. Inilah yang dimaksud dengan hadis yang terriwayat daripada Abu Hurairah, ya. Radhiyallahu ta'ala berkata, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW berkata Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'hu idza dzakarani. Aku adalah di mana sangka hambaku padaku. Sangka itu makrifah lah. Kita melihat Allah di sebalik alam ini. Aku beserta dia apabila dia mengingati aku. Nampak tak? Itu dah, ya. Itu kata tadi, ya. Wa in zakarani fi, dia kata wa in fa in zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Jika ia ingat aku dalam dirinya, aku ingat padanya dalam diriku. Itu dia. Yang ni zikir khafi. Zikir khafi ni paling penting, ya. Zikir dalam, tak cakap. Dia dapat tengok, dia pandang dia dah faham dah, ini semua kerja Allah, ini semua kehendak Allah. Nampak? Tapi dengan ada satu batasan, dah faham tak? Bila kita kerja Allah tu, di belakang tu kita kena ada satu dia punya murad, dia kena panggil muradif dia kena bubuh di belakang tu. Apa dia? Ya, apa yang Allah buat semua adalah betul dan benar, kena kata begitu. Nampak tak? Di belakang tu. Itu dia. Sebab tu dia ada zikir, kan? Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Lepas wa yumit tu tambah biyadihil khair. Biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan. Maknanya Tuhan buat semua perfect. Walaupun benda tu kita nampak tak elok. Nampak tak? Yang tu nak kena masuk tu. Tak masuk yang tu akan datanglah perkara yang tak kena. Tuhan tak betul. Nampak? Maka tu zikir tu Nabi suka. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Yang menghidup dan mematikan, tambah biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan. Maknanya Tuhan buat semua perfect, jangan silap. Itu hikmah tauhid. Kalau tak sampai begitu, kita masih nampak lagi kekurangan Tuhan. Nampak tak? Maknanya Allah buat semua betul, perfect. Kita yang nampak tak betul, mata kita aja silap. Bukan silap mata, mata kita silap pandang. Farji'il basara karrataini yanqalib ilaika al-basaru khasi'a wa huwa hasir. Nam tabarakalladzi yada'a. Dia dah. Ya. Paling tengok lagi sekali, Tuhan kata. Kalau kamu nampak apa-apa kecacatan dalam penciptaan Tuhan yang Maha Rahman ni, kamu paling tengok lagi sekali. Cek balik. Tengok kali kedua, pandangan kali kedua. Nampak tak? Karrataini kali kedua. Nampak tak? Nescaya kamu akan dapat melihat apa yang Tuhan buat semua adalah betul. Mula tengok pertama kali tak betul, jangan terus pukul kita tak betul, terus buat conclusion kita tak betul. Tapi kita kena paling kali kedua, ya, yang tak betul itu aku, ya, apa yang tak kena tu aku, ada silap tang mana-mana, betul tak? Itu dia, ya. Sebab Tuhan kita sendiri, asa an tukrihu syai'a, asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Asa an tukrihu syai'a wa huwa khairul lakum. Tuhan kita sendiri, ya. Kebiasaan kemungkinan, ya. Boleh jadi satu benda tu kamu suka tapi buruk bagi kamu. Nampak? Kamu pandang elok, buruk bagi kamu. Mungkin satu perkara itu kamu melihat dia buruk tapi baik bagi kamu. Nampak? Itu Tuhan kita sendiri. Hang nampak tak elok tapi baik bagi hang. Nampak tak? Ya. Ubat, memang baik. Nak makan mesti kena pahit, tapi ubat tu baik bagi kita. Itu secara lahiriah kita nak faham, kan, ya. Racun, manis tu racun, ya. Itu dia.
Itu di antara contoh yang kita boleh faham lah. Jadi makanya kata Muslim di sini, kumpulan yang kedua yang kata tadi, yang kita sebut dalam hadis ni, dia kata Allah Ta'ala kata, fa in zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Jika ingat aku dalam dirinya, aku ingat padanya dalam diriku. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan jika ia mengingatku di tengah-tengah manusia ramai, maka aku ingatinya dalam jamaah yang lebih baik daripada mereka. Nampak tak? Itu dia. Jamaah apa? Jamaah malaikat. Ya, malaikat. Allah akan isyaratkan kepada malaikat tu, dia hamba aku, nampak tak? Yang aku cinta dan kasih, ya. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Nah, itu dia. Dan jika mendaki aku sedepa, aku mendekatinya sehasta, ya. Itu dia. Ya. Wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan jika dia mendekati aku dengan satu hasta, aku mendekatinya sejengkal. Itu dia. Cantik ya. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Dan jika ia mendatangi dengan berjalan kaki, maka aku datang kepadanya berlari. Ini boleh rasa bagi orang yang rajin sembahyang jemaah. Orang yang rasa sembahyang jemaah ni, dia akan dapat nikmat ni. Ilmu ni Tuhan bagi kat dia. Nampak tak? Ya. Maka tu digalakkan kita pergi masjid, surau, jalan kaki. Jalan kaki. Ya, sunat. Tu dah lah. Kita habaq tu lah yang kata Nabi beritahu. Jangan tanya bab main kereta, main dengan lori, main dengan apa, macam mana cerita. Itu bab lain lah. Itu bab hukum. Ya. Kita tanya, kita sebut Rasulullah dalam hadis ini menggalakkan kita nak pergi berjumpa Allah jalan kaki. Sampai urusan haji pun serba. Ikut hukum haji ni, ya, bila kita terlibat dengan Arafah, Muzdalifah, Mina ni, memang sunat jalan kaki. Daripada Mekah 8 Zulhijjah tu sunat jalan kaki pergi ke Masjidil Haram dulu, ya, sampai ke Mina. Malam tu besok pagi jalan lagi kaki pergi ke Arafah 9. Nampak tak? Kemudian malam dengan maghrib jalan kaki lagi ke Muzdalifah. Nampak tak? Malam lagi jalan kaki lagi sampai ke Mina. Nampak tak? Mina balik ke Mekah pun jalan kaki. Tapi mana ada aku tu. Malaysia lagi lemak, macam-macam nak kemudahan, ya. Nak pergi mana sikit gerak kena lembah. Tu, ya. Tapi masyarakat luar macam Indonesia, masyarakat Turki, tang tu belak Turki bagi, banyak depa, walaupun depa banyak naik bas juga, tapi yang banyak ramai berjalan kaki, ya. Orang tua-tua kita tengok tu berjalan kaki. Pasal nak ambil fadilah ni, fadilah jalan kaki tu. Kita berjalan kepada Allah. Niat aku berjalan ni untuk menziarahi Allah. Kena niat dulu tu. Sama juga kita nak keluar pada rumah, nak pergi sembahyang di masjid, ya. Aku nak ziarah Allah. Nak main rumah Allah ni. Lihat. Ya. Main sembahyang jemaah tu, nak main ziarah Allah tau kan. 5 kali ziarah. Baru dapat nikmat ni. Nampak, ya? Aku nak kena pergi masjid, aku tak dapat tanya, aku tak main. Itu lain lah. Jadi benar lah. Aku nak kena pergi masjid juga. Pasal aku orang masjid. Nampak? Jadi benar, ya. Tapi kita nak keluar pada rumah, nak pergi masjid, niat aku nak ziarah Allah. Ya Allah, aku akan ziarahmu, ya Allah. Maka tu aku berjalan kaki kepadamu, ya. Orang ini akan sentiasa didekati. Allah Ta'ala akan bagi kepada kesempatan untuk mendekati Allah dalam semua keadaan lah, ya. Hadis ini menerangkan kepada kita dengan ibarat dan isyarat, itu dia, ya, yang menggambarkan hampirnya Allah Ta'ala berlebihan daripada hampirnya kita kepadanya. Cakap itulah, insyaAllah kita akan sambung, ya, insyaAllah. Pengertian keahlimah dalam hadis ini kita baca minggu depan, insyaAllah. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.